bersama dengan MCCC dan MHO. Ingin saya memperkenalkan rakan-rakan saya di sebelah saya, iaitu Datuk adalah pengurusi MCCC. MCCC ini tadi adalah NGO saya, Malaysian Community Crime Care, di mana tanggungjawab kita adalah untuk memberikan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan jenayah dan juga cara-cara mencegah jenayah, dan juga membantu mangsa-mangsa jenayah. Dan kita telah dapat menerima banyak-banyak maklumat daripada orang ramai yang saya rasa perlu diberitahu kepada pihak kuasa supaya kita dapat menjaga negara kita dengan baik. Dan di sebelah saya juga Datuk Hisham adalah NGO Malaysia Humanitarian Organisation, MHO. Saya juga dilantik sebagai penasihat MHO kerana kita ada hubungan kerjasama di dalam membantu mangsa jenayah. Dan hubungan kerjasama antara MMCC dan MHO ini tadi adalah diperlukan kerana kadang-kadang ramai mangsa-mangsa jenayah itu tadi datang berjumpa dengan kita untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan supaya pihak polis dapat memberikan kerjasama dalam mengambil tindakan terhadap penjenayah. Dan dengan hubungan kerjasama dengan MHO, saya juga berterima kasih kerana MHO mempunyai satu panel lawyer, panel peguam yang boleh membantu pihak MCCC sekiranya kita punya klien ataupun kita punya pengadu-pengadu ni tadi memerlukan nasihat perundangan, ya, insya-Allah. Jadi itu adalah saya ucapkan terima kasih kepada MHO kerana MCCC dan MHO dapat bekerjasama bersama dalam menangani masalah-masalah jenayah dalam negara. Pada hari ini saya juga ingin maklumkan bahawa saya ingin menyatakan tentang maklumat yang telah saya terima baru-baru ini. Saya mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana saya baca di akhbar banyak dadah-dadah dirampas berkilo-kilo dan bertan-tan. Ini menampakkan bahawa PDRM telah menjalankan tugas mereka dengan baik, insya-Allah, kerana untuk mencegah daripada jenayah-jenayah ini tadi dipasarkan di dalam masyarakat. Dan saya ucap terima kasih kepada pengarah narkotik kerana berusaha dalam mengambil tindakan mereka, ya. Jadi itu Datuk Seri Ayub. Baru-baru ini saya juga baru terima, kadang-kadang kita hanya mendapat maklumat tentang tangkapan besar-besaran, tetapi kita terlupa bahawa wujud pusat-pusat hiburan dalam negara ini yang juga membekalkan dadah kepada pengunjung-pengunjung pusat-pusat hiburan. Baru-baru ini saya telah menerima satu maklumat daripada masyarakat, daripada orang ramai yang memberikan saya senarai pusat-pusat hiburan yang terlibat dalam pengedaran dadah kepada mereka punya customers. Pusat-pusat hiburan ini tadi adalah pusat-pusat hiburan yang selalu menjalankan techno music, bukan karaoke. Ini techno music. Kerana yang akan hadir semua adalah orang muda. Dan kita dapati bahawa mereka ini tadi, pusat-pusat ini menjalankan penglibatan penjualan dadah seperti designer drugs, iaitu dadah yang cara baru, iaitu ketamine, kokain, ekstasi, dan juga minuman-minuman jus buah-buahan yang telah di-glaze. Glaze maknanya diletakkan dadah, ya, di mana apabila seorang itu tadi minum, dia akan berasa high. Dan akibat daripada ini berlaku juga kematian di kawasan-kawasan berhampiran dengan pusat-pusat ini tadi. Baru-baru ini kita dapati bahawa ada seorang seorang lelaki, ya, meninggal dunia dalam kereta pukul 3 pagi di luar kelab tersebut. Jadi ini menampakkan bahayanya dadah itu tadi yang boleh merosakkan masyarakat. Jadi di sini list nama ini telah diberikan kepada saya kerana list ini mengandungi tempat-tempat di mana penjualan ini dibuat, termasuk siapa pengusaha mereka dan juga orang tengah
yang cuba menghubungi penguat-penguat kuasa agar dapat mereka ini tadi tidak mengambil tindakan, ya, supaya mereka dapat menjalankan kegiatan haram mereka dengan tanpa diganggu oleh penguat kuasa. Jadi oleh kerana itu saya akan memberikan list ini tadi kepada Datuk Ayub Han untuk beliau mengambil tindakan, ya, memeriksa tempat-tempat ini dan juga mengambil tindakan. Tempat-tempat pusat ni tadi bukan sahaja menjual dadah, tetapi mereka juga mempunyai GRO warga asing yang hanya bekerja dengan datang sini dengan social pass, ya, dan oleh itu wujud juga kegiatan-kegiatan seperti pelacuran dan macam-macam lagi berlaku di situ, ya, dan mereka tadi bekerja tanpa permit dan macam-macam. Oleh itu saya GRO yang terlibat ni tadi seperti GRO Vietnam, China, Thailand, ya, dan juga ada daripada apa, Russia, okay, Uzbekistan dan Uzbekistan, ya. Jadi saya berharap bahawa dengan ini saya minta lah pihak kuasa, iaitu pihak polis, bekerjasama dengan immigration dan juga SPRM untuk mengambil tindakan terhadap outlet-outlet ni tadi, supaya kita dapat mencegah daripada dadah-dadah ini tadi dijual pada khalayak ramai yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai, terutama sekali anak-anak muda kita. Okay? Dengan itu saya juga memohon agar SPRM, okay, menyiasat siapakah PR ini tadi, kerana PR ni lah yang selalu merasuah penguat kuasa, ya, jangan kita sibuk nak tangkap penguat kuasa saja, tetapi PR ni tadi tak diambil tindakan, kerana mereka ni lah puncanya yang memberi rasuah kepada penguat kuasa agar mereka tidak mengambil tindakan, agar tidak mengganggu operasi apa ni, dia kegiatan haram mereka. Jadi saya berharap dengan list yang saya akan serahkan kepada pihak polis, iaitu Datuk Ayub akan mengemblengkan tenaganya bersama dengan immigration dan juga SPRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat, iaitu ketua-ketua sindiket yang terlibat, PR yang terlibat, dan juga mereka yang terlibat dengan penjualan dadah tersebut. Jadi itu adalah ingin yang saya nyatakan, dan insyaAllah saya akan membantu memberi maklumat lagi sekiranya saya terima apa-apa maklumat, supaya agar pihak kuat kuasa dapat mengambil tindakan yang berkesan terhadap perkara ini. Jadi itu saja yang ingin saya beritahu. So kalau ada apa soalan silakan. Tapi berapa banyak list yang list tu ada satu je, tetapi ada beberapa outlet lah, ya, berbelas outlet, ya, saya tak tahu. List paling banyak diadakan di Selangor atau di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Ya, Berbelas tu di Kuala Lumpur dan sini. di Kuala Lumpur. Okey. dan semasa Tansi akan berikan list ni kepada Datuk Ayub? Saya dah hubungi beliau dan saya akan berikan tarikh kepada beliau bila nak jumpa lah. Saya tunggu tarikh untuk berjumpa dengan beliau. Sebenarnya PR berapa ramai di sini? Ha? Kepada sedikit. PR? Berapa ramai? Berapa ramai? PR. Berbelas lah. Berbelas juga. Berbelas juga. Ya. Dan dalam list tersebut juga memberitahu siapakah owner ataupun tuan punya klub-klub tersebut. List tu yang apa tu tak pernah serbu pada ada belum pernah serbu lagi. Apa dia? List yang pernah serbu tu tak pernah serbu belum lagi. Itu saya tak tahu. Itu sebab saya rasa pihak polis atau pihak kuasa perlu juga mengambil tindakan terhadap outlet hiburan. Kerana baru-baru ni saya baca dalam surat khabar semua tangkapan yang besar-besaran saja. Ya, tapi outlet hiburan ni tak nampak pula ada tindakan. Kan? Jadi outlet hiburan ni perlu dijaga juga. Ya. Ada VIP itu saya tak tahu. Ya, itu polis kena siasat lah. Okey.
Kalau ada orang beritahu saya akan maklum pada pihak polis. Kerana saya bukan polis lagi, saya tak ada kuasa menyiasat. Adakah Kassim merasakan premis ni bermula dibuka selepas pandemik? Sekarang dibuka terbuka lah. Dulu semasa kita COVID dulu kan ditutup semua. Walaupun tutup tapi buka je ke? Buka secara rahsia. Okey, secara rahsia. Hanya orang tertentu dibuka boleh masuk. Okey. Nanti kita komen isu lagi lah. Apa ni? Isu siasat dia ada mention dia ada dakwa Tanfi terima duit daripada kartel penayaan. Komen tadi. Saya nak tahu siapa kartel yang beri duit kat saya. Beritahu lah nama dia. Jangan cakap kartel je. Siapa kartel yang beri kat saya? Itu je. Okey. Dia Tanfi boleh minta TV lah. Nombor satu, saya dulu banyak orang kata saya ambil rasuah, tapi saya buat report, SPRM dah siasat saya. Okey. Adakah Kassim merasakan kemungkinan ada kaitan dengan PDT juga dengan KL dalam hal Dalam perkara ini saya merasakan bahawa mereka PR ni tadi dia akan banyak ada hubungi semua penguatkuasa lah. Ya. Kalau tidak takkan mereka boleh operate secara terbuka begitu dan juga tidak siapa mengganggunya. Jadi saya merasakan wujud juga hubungan mereka dengan PBT. Jadi macam Tanfi nak maklum kepada Datuk Ayub di SDM Bukit Aman, adakah ada Tanfi rasa tak percaya kepada narkotik Kuala Lumpur kan? Okay. Tak apalah, pasal dia pengarah narkotik. So berilah pada pengarah. Pengarah tahu dah nak buat macam saya dulu orang beri kat saya. Kerana saya IGP dan saya akan arah kepada pegawai saya siapa yang saya percaya untuk buat. Dan Sri, adakah kemungkinan pemilik pusat hiburan ni adalah juga sebahagian daripada sindiket pengedaran dadah? Macam mana? Adakah pemilik pusat hiburan ni part of the sindiket pengedaran dadah? Dia memang. It's syndicated. Ya, syndicated. Syndicated ni maknanya dia kumpulan lah. Dia ada dia punya financier, dia ada ketua dia ada macam-macam lah. So, apa pandangan Tan Sri? Adakah keadaan ini memang semakin serius, sangat kritikal? How do you see? Saya merasakan ianya semakin serius kerana kita melihatkan undang-undang kita ni tadi, umpamanya SOSMA pun dah tak boleh dikuatkuasakan lagi. Okey. Baru-baru ni saya dimaklumkan bahawa POKA pun ada masalah. Kan? Jadi kalau tanpanya undang-undang ni ada semua, so macam mana pihak polis nak mengambil tindakan? Kita ikat pihak polis punya tangan tanpa kuasa, dia nak ambil tindakan macam mana? Lepas tu kita kata polis corrupted. Tak adil lah kan? So berikan kuasa tu pada pihak polis. Dia tahu lah nak ambil tindakan. Ni kuasa tadi nak masuk pun tak boleh. Macam mana nak ambil tindakan? Okey. So bagi saya undang-undang itu perlu. Dulu dah ada undang-undang dah cukup dah. Kita dah ada EO dulu. Gangster semua bersuka tangkap. Tapi lepas tu dimansuhkan pula. So bila mansuh, dia orang naik tocang lah. Timbul balik gangsterism. Sekarang ni kita nak enforce law pun tak boleh. Dia orang naik tocang lagi lah. Okey. Betul. Itu saya tak tahulah, sasat lah dulu. Ya? Kerana dia bukan jumpa semua orang. Dia akan jumpa pegawai atau penguasa yang boleh berpakat atau bersebat dengan mereka. Bukan semua orang dijumpa, tak. Segelintir. Ya, segelintir. Dia jumpa semua orang, separuh orang strict dia kena tangkap lah. Okey. Lain soalan, sila. Asri, teknologi kita cakap macam selain daripada macam dangdut ke, dangdut saya tak pernah dengar pula. Okey, dangdut selalunya yang pergi orang tua-tua. Kan?
tu tak ada laporan je. Macam mana? Orang tua je. Tiba pada orang tua ni tadi. Tapi tak ada penerima laporan orang tua terlibat tak. Tak ada. So you were saying orang tua tak ambil dadah? Tak tahulah, ada juga orang tua ambil dah. Macam kata tak ada. Tu orang tu tak sedar diri. Ada juga. Kita tak boleh kata semua orang muda yang ambil dadah, orang tua pun ada. Tapi tak ramai lah, kan? Ada beberapa pusat hiburan sebelum ni yang dah pernah kena terpu 2-3 kali pernah. Lepas tu buka balik. Lepas tu dia terpu, buka balik. So yang ni kalau transfer report pun ada kemungkinan dia kena terpu, lepas tu dia tutup sekejap, dia buka balik. Kita kena siasat secara menyeluruh. Kalau kita telah menyerbu tempat tersebut, kenal pasti siapa pengusaha dia, dan kita tengoklah bank account dia semua, berapa banyak duit dia dapat, kita ambil lah bawa amla ke apa ke, kan? Janganlah kita nak tangkap dia kerana nak jual dadah aja, kan? Banyak undang-undang lain kita boleh gunakan. Tentukan bahawa mereka tak boleh operate lagi, itu aja. Tapi kita tak siasat secara menyeluruh. Itu sebab saya cakap tadi, pihak polis perlu bekerjasama dengan immigration dan juga dengan SPRM. Memandangkan ada GRO ni tidak ada work permit. Bila tidak ada work permit, immigration boleh ambil tindakan, kan? Itu human trafficking lah. Kan? Atip som boleh masuk lah. So kita ada banyak undang-undang. So kalau kita buat secara menyeluruh, saya rasa mereka tak boleh buka lagi, kan? Mungkin saya boleh tambah apa yang MCC cuba nak highlight hari ini. Di sebalik usaha pihak narkotik yang berusaha keras dalam membuat tangkapan besar-besaran yang menyelibatkan penyeludupan dadah daripada luar ke dalam negara, kita dapat lihat bahawa fokus terhadap klub-klub, pusat-pusat karaoke ini seolah-olah dipinggirkan. Jadi kita ingin memberikan tekanan, desakan terhadap narkotik untuk memberikan tumpuan khas terhadap pusat-pusat hiburan. Kerana yang kita dapat daripada kajian lapangan kita, di kajian lapangan, di waktu PKP ni ada figure-figure baru yang mula membeli KTV lama, dan tujuan mengambil alih KTV ni bukanlah bagi tujuan menyanyi ke apa, tetapi tujuan pengedaran dadah. Ini melalui kajian lapangan, dan kita minta polis siasat dakwaan ni sama ada benar atau tidak benar. Saya tekankan sekali lagi, pembelian, acquire pusat-pusat karaoke ni bermotifkan pengedaran dadah. Ini kajian lapangan. Dakwaan ini benar atau tak benar, kita minta pihak polis untuk siasat. Kerana kita dengar secara meluas melalui sumber-sumber yang kita dapati bahawa kegiatan pusat-pusat karaoke yang terlibat ni memberikan fokus utama penjualan dadah sintetik, seperti yang Tan Sri sebut tadi, yang jus, ekstasi dan lain-lain lagi. Jadi kita bimbang apabila pihak PDRM terlalu mengabaikan. Kalau ikut yang Tan Sri cadangkan sebelum ni, pada pusat-pusat karaoke yang telah dikenal pastilah terbanyak melibatkan pengunjung-pengunjung yang menggunakan dadah ni, mungkin perlu ada pemantauan yang lebih keras, kuat. Mungkin Tan Sri cadangkan apa tu? Saya dulu, masa saya bertugas dulu lah, saya letak lori polis depan KTV ni semua, depan outlet ni. Siapa close, saya pergi saya kencing. Itu masa dulu banyak tutup. Jadi MCC ingin mencadangkan, yang mana mungkin dalam senarai yang kita akan bagi ni kepada pihak narkotik, mungkin diletakkan truk polis, siapa yang keluar ambil urin. Mungkin itu dapat mengurangkan, sebab ini benda yang serius. Sebab ini melibatkan kita punya pemuda-pemudi kita, yang melibatkan generasi kita yang akan datang. Kalaulah mereka dicemari daripada awal, sudah tentulah akan merosakkan negara kita. Berbeza dengan penagih-penagih zaman dadah dahulu, mereka banyak duduk di lorong-lorong
pengguna dadah hari ini mereka di kalangan profesional, di kalangan peniaga, di kalangan usahawan yang mana terjebak dengan dadah yang berkonsepkan hiburan, Juga pegawai kerajaan. juga pegawai kerajaan. Sebab menggunakan dadah bagi tujuan hiburan. Jadi kita hari ini kita ada maklumat, dan kita ada maklumat ni untuk kita nak bekerjasama dengan pihak PDRM supaya PDRM dapat menyiasat perkara ni. Kerana tujuan kita tak ada benda-benda yang lain. Tujuan kita adalah kita bimbang kalau perkara ini dibiarkan, dilihat sebagai satu isu yang tidak penting. Sebenarnya isu ini tersangatlah penting. Mungkin ada pihak duk fikir macam mana syabu, macam mana orang duduk rumah hisap syabu. Mereka terlepas pandang yang lebih besar ini adalah pengedaran dadah di pusat hiburan. Jadi kita insyaAllah, dan dalam masa yang sama kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang berada di luar untuk menyalurkan maklumat kepada pihak PDRM. Sekiranya mungkin ada di kalangan orang masyarakat takut untuk berdepan dengan PDRM untuk memberi maklumat, kita akan membuka talian aduan hotline untuk komuniti prihatin. Apa maksud komuniti prihatin ni? Masyarakat yang prihatin terhadap negara, yang bimbang terhadap kerosakan yang bakal berlaku dalam negara, yang bimbang negara kita akan rosak, remaja kita akan rosak, pemuda kita akan rosak, kaki tangan kerajaan kita akan rosak, kaki tangan swasta akan rosak. Maka mereka ingin memberi laporan. Kita akan membuka satu talian hotline. Di belakang kita dah ada nombor dia sendiri, kita akan umumkan sekejap lagi. Talian hotline untuk memberikan aduan, dan aduan ini kita akan guna dan kita akan kongsikan dengan pihak berkuasa yang terlibat, sama ada pihak polis, sama ada penguatkuasa di kalangan immigration, custom dan lain-lain lagi. Dan lepas ni kita akan minta Tan Sri untuk melancarkan hotline ini, dan kita hari ini ingin memberi mesej yang jelas. MCCC akan bersama-sama masyarakat dan bersama-sama dengan pihak kerajaan, khususnya penguatkuasa, bagi untuk mengurangkan dan membasmi gejala-gejala tidak sihat dan bermoral dan jenayah. Dan kita juga akan membuka satu talian hotline yang mana kita akan memberikan kaunseling undang-undang secara percuma kepada masyarakat sekiranya mereka berdepan dengan masalah-masalah yang melibatkan jenayah, masalah-masalah melibatkan kezaliman, masalah melibatkan penindasan, masalah yang melibatkan ugutan, dan apa-apa saja yang boleh merugi, yang menjejaskan kehidupan mereka. Kita akan memberikan, mereka boleh mengadu kepada MCCC. Kita akan cuba bantu, dan kita akan memberikan sokongan melalui panel-panel peguam kita untuk membantu mangsa-mangsa, untuk membantu pelapor-pelapor supaya maklumat-maklumat yang mereka berikan ini akan sampai sekaligus akan menguntungkan negara. Dah tak? Okay. Ada soalan lagi sebelum kita nak? Kalau ada, Apa dia? Spesifik dalam 15. okay, kita akan melancarkan talian hotline kita. Kita akan buat pelancaran sikit kalau boleh. Dan media minta pihak media untuk tolong highlightkan ni disebut ni adalah talian hotline. Terima kasih di sini bersama kita. Terima kasih. Depan ke belakang? Yang mana lagi sesuai? Belakang? Okey, belakang. Okey ya? Terima kasih benar.